Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu 20 Januari 2021. Selamat tahun baru kepada murid tahun 4 Excellent dan juga 4 Fusion. Okey, untuk hari ini cikgu akan berikan sedikit pengenalan berkaitan cikgu. Untuk 4 Excellent, tidak mengapa kerana kamu semua telah pun belajar dengan cikgu semasa kamu berada di Tiga Excellent. Jadi kamu kenal cikgu dan cikgu pun kenal kamu. Tetapi untuk 4 Division, cikgu tak ajar tahun lepas. Jadi nama pun cikgu tak berapa kenal lagi. Jadi cikgu ingin ucapkan selamat kenalan, selamat belajar dan semoga lebih baik lagi dalam mata pelajaran matematik untuk tahun ini. Jadi selain daripada pengenalan, cikgu juga ingin menyatakan apa yang akan kamu pelajari pada hari ini adalah berkaitan bagaimana hendak menyatakan nombor hingga 100,000 dengan membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan, menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka, serta menulis nombor dalam angka dan perkataan. Okey, selamat belajar dan selamat menonton. Okey, sebagai pengenalan untuk 4 Excellent, hafalan sifir yang perlu kamu hafal adalah sifir unik dan cikgu gembira kerana pada tahun lepas memang kamu bersemangat menghafal sifir nombor dan sifir unit. Jadi kita akan sambung semula hafalan sifir tersebut. Tetapi untuk kelas 4 Division, kamu akan menghantar video hafalan sifir misi 2, 3, 4 dan 5 terlebih dahulu. Jadi aktiviti tersebut akan berlaku pada bulan 2 dan 3 lah. Kamu menghafal sifir 2, sifir 3, sifir 4 dan 5. Juga cikgu akan memberikan tumpuan kepada kemahiran operasi tambah, tolak, darab dan bahagi untuk kedua-dua kelas. Dan kalau kita tengok untuk 4 Excellent, kebanyakan murid masih kurang mahir dalam darab dan bahagi dan juga masih lagi merujuk sifir dalam jawab darab dan bahagi. Jadi cikgu harap pada tahun ini kemahiran kamu dalam operasi lebih bertambah baik dan kamu mungkin boleh menjawab darab dan bahagi tanpa merujuk sifir. Dan jika ada kesempatan dan masa, cikgu akan sediakan soalan buku operasi kepada kamu seperti yang cikgu beri pada tahun 4 yang tahun-tahun yang lepas. Selain daripada itu, sebenarnya tidak ada terlalu banyak beza antara tahun 3 dan tahun 4. Cuma nombor saja yang bertambah. Kalau dulu kamu nombornya dalam lingkungan 10,000, sekarang nombornya dalam lingkungan 100,000. Dan itu gambar cikgu. Cikgu tunjukkan untuk kelas 4 Division. Nanti kalau kata tak kenal, kamu boleh buka video ni dan kamu tengok. Ini gambar cikgu. Nama cikgu, Cikgu Noriliana Metin. Semua nombor terbentuk daripada digit-digit sifar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan sifar. Kamu telah pun mempelajari tentang digit, nombor, masa kamu darjah 3. Tapi yang macam cikgu kata, masa kamu darjah 3, 10,000. Ribu ke 10,000. Tetapi untuk darjah 4, 10,000 sehingga mencapai 100,000. Jadi kalau kamu lihat pada paparan ni adalah satu petikan maklumat dan kalau kamu nampak ada nombor yang terdapat dalam petikan tersebut. Okey.
cuba kamu baca petikan tersebut daripada mula jumlah hingga akhir sebelumnya. Kamu baca sekarang. Ya, betul. Kamu mesti tahu membaca nombor. Membaca nombor yang dalam angka seperti dalam petikan ini. Okey? Cikgu baca dan kamu bandingkan sama ada kamu salah atau betul dalam bacaan kamu. Jumlah kes denggi yang berlaku di seluruh negara dari bulan Januari hingga Ogos ialah sebanyak 59,790 kes. Peningkatan sebanyak 43,205 kes berbanding 16,585 kes yang dilaporkan pada tahun sebelumnya. Sebab itu, kalau kamu tidak dapat membaca petikan, membaca nombor dalam petikan, jadi maklumat tersebut boleh salah. Cuba lihat petikan yang ini pula. Okey, cuba baca sekarang. Petikan ini lebih pendek dan kalau kamu lihat, tiada angka pun dalam petikan ini. Tapi sebenarnya apabila ada angka, maka kita akan tertumpu kepada angka dan kita akan tahu nilai yang ada dalam petikan. Tetapi apabila suatu nilai itu ditulis dalam perkataan, jadi kadang-kadang kalau kamu melihat sekali pintas, kamu tak akan nampak yang mana satu nilainya. Sebab itulah selalunya kita menggunakan angka dalam satu petikan berbanding dalam perkataan. Jadi 100,000 dalam petikan sepatutnya kita tulis dalam bentuk digit 1,0,0,0,0,0. Okey, sekarang cikgu akan berikan satu data berkaitan dengan COVID. Okey, data ini adalah data 19 Januari, maksudnya data pada hari malam. Dan cikgu ambil negara yang disusun daripada nombor 77 hingga 90. Okey, kalau kamu tengok daripada negara Nigeria 77 sehingga negara Ghana. Dan kalau kamu biasa melihat, ini adalah satu kita panggil data COVID di mana disusun dan diberi info setiap hari data COVID seluruh dunia. Dan kalau kita lihat daripada susunan jadual tersebut, total case tu jumlah case, new case tu case baru, total death tu jumlah kematian bagi setiap negara, new death tu maksudnya kematian baru bagi satu hari tersebut, total recovered maksudnya yang sembuh, active case yang belum sembuh lagi, serious critical yang berada di ICU, short cases per million ataupun death per million. Maksudnya kes tu dalam 1 million penduduk, kes kematian dalam 1 million penduduk, total test and test per million penduduk. Maksudnya total test tu jumlah test dan test per million, maksudnya per juta penduduk. Jadi daripada data-data ini, arahan cikgu ialah dengan begitu banyak nombor, cikgu hendak kamu cari sekarang antara nombor-nombor berikut yang manakah di antara 50,000 hingga 100,000. Kamu cari daripada jadual ni yang mana 50,000 hingga 100,000. Kamu cari sekarang.
Untuk pengetahuan kamu, kalau negara Malaysia, dia berada di tangga yang ke-60. Pada semalam, jumlah kesnya adalah 3,000 lebih dan kematian 14. Ini adalah data COVID untuk seluruh negara yang cikgu ambil daripada Worldometer. Okey, kamu dah cari? Cikgu nak 50,000 hingga 100,000. Okey? Okey, ini adalah jawapannya. So, cikgu akan tanda daripada data COVID semalam ini, yang mana nilai nombornya adalah 50,000 hingga 100,000. Jadi kalau kurang atau 50,000 atau lebih 50,000 tidak dikira. Sekarang kita lihat pula kedudukan digit-digit dalam carta nilai tempat. Okey, so kita tahu ada dua jenis, nilai tempat dan nilai digit. Jadi nilai digit daripada nilai yang terkecil ke terbesar, kumpulannya ialah sah, puluh, ratus, ribu, 10,000 dan ratus ribu. Jadi jika kita lihat nombor yang cikgu beri, sifar berada di sah, 8 berada di puluh, 7 berada di ratus, 9 berada di ribu dan 5 berada di 10,000. Walaupun cikgu bagi jadual ada ratus ribu, hanya sebagai satu pengenalan, seperti yang cikgu kata, masa kamu darjah 3 kamu belajar sampai ribu, sampai 10,000, dan untuk darjah 4 sampai 100,000, dan untuk darjah 5 kamu akan pergi sampai 1 juta. Jadi kalau kata digit mana yang punya nilai yang terbesar, kamu tak boleh kata 9, tetapi kamu perlu jawab 5 sebab 5 berada di nilai tempat 10,000. Jadi dia adalah digit yang terbesar. Jadi apabila kita nak menyebut nombor, kita kena sebut dua digit ini dahulu bersama-sama. 59. Kemudian kamu tengok di bahagian ratus, kamu hanya perlu sebut nombor ini kalau ada nilai dan tidak sebut jika tiada nilai, iaitu sifar. Jadi di sini kamu kena sebut 700. Dan akhir sekali kamu kena sebut kedua-dua digit ini, kemudian akhir sekali bersama-sama. Jadi kalau dalam contoh ini kamu sebut 80, bukan 8 sifar tetapi 80. Kita lihat contoh yang kedua. Okey. Cikgu letakkan digit-digit dalam carta nilai tempat ni. Jadi ini adalah contoh nombor yang kedua. Jadi cara menyebutnya, kita sebut dua digit ini dahulu. 11,000.
bukan 1,000. Kita kena sebut bersama-sama 11,000. Tetapi pada bahagian nilai tempat ratus, nilainya ialah sifar, tiada nilai. Jadi kamu tak perlu sebut sifar. Tak perlu sebut sebab dia tiada nilai. Kemudian barulah kamu sebut 2 digit yang hujung tu kemudian. Sama juga, bukan 28 tetapi 28. Jadi nombor itu disebut sebagai 11,028. Kita lihat contoh yang ketiga. Okey, cikgu isikan digit-digit pada satan nilai tempat tersebut. Jadi yang pertama kita sebut 2 digit ini dahulu. Tapi bukan sebut 70, tapi kita sebut bersama-sama jadi 70. Kemudian pada bahagian ratus kita hanya sebut digit itu sahaja. Jadi digit tersebut ada nilai, jadi kita sebut 500. Kemudian pada akhirnya kita sebut 2 digit yang terakhir itu. Tetapi oleh kerana di bahagian puluh dia tiada nilai sifar, tetapi di bahagian sar ada nilai, kita tak sebut sifar 4, tetapi kita sebut 4. Jadi 70,504. Okey. Okey, kita lihat pula contoh seterusnya. Cikgu isikan digit-digit yang baru pula pada setiap satu nilai tempat tersebut. Jadi masih langkah yang sama, kita sebut 2 digit ini dahulu. 9 dan 6. Kita jangan sebut 96 tetapi sebut 96. Walau bagaimanapun, kalau kamu lihat pada nilai tempat ratus, nilai tempat puluh, nilai tempat sar, digit yang cikgu letakkan adalah sifar. Jadi pada ratus tak perlu sebut sifar. Pada puluh dan sar juga tak perlu sebut bersama-sama sifar-sifar. Jadi apabila nilai dia sifar tak perlu sebut. Kalau dua-dua lah sifar, kalau 8 sifar bolehlah sebut 80. Jadi untuk nombor ini, bila ketiga-tiganya tiada, jadi kita sebut dengan cara ini 96,000. Okey, itu saja pengajaran cikgu pada hari ini. Sebenarnya masih ada lagi subtopik yang cikgu tak sempat nak ajar pada hari ini dan cikgu akan sambung pada minggu depan. Oleh kerana itu, tiada kerja rumah lah pada hari ini sebab cikgu tak habis ajar lagi. Cuma dalam grup WhatsApp Math kelas kamu masing-masing, contohnya murid 4 division, grup Math 4 division, murid 4 excellent, grup Math 4 excellent, kamu perlu nyatakan seperti ini. Saya Nia Farahani sudah menonton. Kena ada nama sebab cikgu nak rekodkan. Saya Ahmad Mahmud sudah menonton. Itu saja. So untuk hari ini tiada kerja rumah kerana pada minggu depan cikgu akan sambung lagi sedikit yang cikgu rasa lebih baik kita ajar pada minggu hadapan saja. Kita tak nak banyak sangat ya. Okay. So bye-bye. Assalamualaikum.